Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video kali ini kita akan bincangkan bab yang ketiga, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Jadi di sini ada keyword dia adalah nak ukur kesihatan badan. Jadi dia ada beberapa teknik untuk ukur suhu yang pertama. Yang kedua kita ada nadi. Ketiga kita ada tekanan darah. Keempat kita ada indeks jisim badan. Jadi kita pergi kepada suhu dulu. Suhu ni apa? Suhu adalah darjah kepanasan dan kesejukan badan. Jadi suhu badan tu adalah darjah kepanasan dan kesejukan badan. Suhu badan sangat-sangat penting kita kekalkan pada tahap tertentu untuk memastikan fungsi badan kita pada tahap optimum. Jadi manusia ni berdarah panas. Apa maksud berdarah panas? Dia darah tu akan tetap pada suhu tertentu, tidak berubah walaupun keadaan persekitaran berubah. Sebagai contoh, kamu duduk tempat sejuk pun suhu badan kamu sama, kamu duduk tempat panas pun suhu badan kamu sama, 36.9 darjah Celsius. Dia tak boleh duduk kat tempat sejuk, suhu badan tu 36.9 tu jatuh jadi 35, ataupun duduk kat tempat panas suhu badan tu meningkat jadi 40 darjah Celsius. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan ganggu fungsi sistem badan. Dia mesti pada suhu yang sama, suhu yang tetap, tak boleh berubah. Kalau berubah, dia akan ganggu sistem fungsi dan akan menyebabkan kamu rasa tak sihat. Okey. Jadi nak ukur suhu ni macam mana? Dia ada dipanggil sebagai termometer. Cikgu percaya kamu dah biasa tengoklah termometer ni. Jadi termometer ni ada banyak macam-macam jenis. Salah satunya termometer makmal. Termometer makmal ni paling rendah 0 darjah Celsius, paling tinggi 100 darjah Celsius. Jadi dia boleh ukur takat beku dan takat didih. Tapi bukan untuk badan manusia lah. Sebab apa? Badan manusia ni dia takkan punyalah cecah sampai 100 darjah Celsius. Tak tahulah kalau ada orang yang boleh sampai 100 darjah Celsius, 0 darjah Celsius, takkan pernah ada lah orang yang macam tu. Jadi suhu badan manusia ni 36.9 darjah Celsius. Jika lebih akan menyebabkan demam. Demam ni disebabkan oleh apa? Ada jangkitan, stroke haba, maksudnya diterdedah kepada panas yang berlarutan. Cuaca yang panas, duduk kat bawah tengah matahari, dia akan kena stroke haba. Jangkitan ni oleh bakteria atau virus. Kemudian dia terlebih senaman, ataupun senaman juga boleh menyebabkan suhu badan dia meningkat. Kemudian kita ada jenis termometer. Jadi kita ada termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal, termometer inframerah. Kita tengok dulu kepada termometer klinik. Termometer klinik ni julat dia 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Sebab apa? Sebab dia adalah untuk ukur suhu badan manusia. Jadi bila dia ukur suhu badan manusia, memang takkan boleh rendah daripada 35 ataupun lebih daripada 42. Ini kalau dia luar daripada julat termometer klinik ni, maksudnya orang tu dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Maksudnya kalau suhu badan dia rendah daripada 35, memang sangat-sangat bahaya. Dia akan memberi kesan yang sangat-sangat teruk kepada sistem badan, fungsi badan. Kalau lebih 42 darjah Celsius pun sama juga. Jadi tak perlulah termometer klinik ni nak buat sampai 100 darjah Celsius atau 0 darjah Celsius, sebab tak mungkin benda tu berlaku. Jadi dia pendek sahaja, jadi tak perlu panjang. Sebab julat dia 35 darjah Celsius hingga 42 sahaja. Dan selalunya dia akan kibas dulu jika tidak 35 darjah Celsius. Jadi suhu ni selalunya di 35 darjah Celsius. Lepas dia masuk ke dalam badan manusia, barulah dia meningkat. Dia sebab dia letak paling rendah sekali kan. Maksudnya paling rendah 35. Keadaan biasa dia akan 35. Jadi dia akan kibas dulu jika tidak 35. Nak pastikan dia pada keadaan yang rendah dulu. Jadi boleh diletakkan di ketiak dan mulut 2 hingga ke 3 minit. Kemudian dia ada bunyi bip. Cikgu pun tak pasti bunyi bip ni. Tak biasalah. Pergi dekat klinik pun dia tak cek guna termometer. Dia ada alat yang dipanggil sebagai termometer inframerah ni. Dia macam letak kat dahi je, kemudian terus keluar bacaan. Jadi dia tak guna ada termometer ni. Kemudian
termometer klinik ni ada pencerutan. Jadi di bawah termometer tu dia ada pencerutan. Jadi kalau lukis ni kan, lukis termometer, di bawah ni dia ada macam pencerutan sikit. Dia kecilkan dia punya laluan tu. Supaya apa? Supaya nanti merkuri yang kat dalam tu dia tak cepat sangat dia berubah ikut persekitaran. Untuk apa dia tak cepat sangat berubah? Supaya dia dapat baca dahulu. Okey, dapat baca dahulu berapa suhu dia. Jadi pencerutan ni penting untuk dia melambatkan pergerakan merkuri di dalam termometer. Kemudian kita ada termometer makmal. Termometer makmal ni yang ada dalam makmal lah. Boleh tak nak ukur suhu badan? Boleh lah, tak ada masalah. Boleh ukur suhu badan. Jadi tapi dia tidak sesuai lah. Sebab apa tidak sesuai? Dia tiada pencerutan. Maksudnya bila kamu keluarkan daripada ketiak kamu, okay, ataupun mulut kamu, dia akan cepat berubah. Bila cepat berubah tu kita kadang tak sempat nak baca. Sebab apa? Sebab dia tiada pencerutan. Lepas tu kena terus ambil bacaan. Kemudian ada termometer rektal. Termometer rektal ni dia masuk kat punggung. Okey, termometer tu dijolok dekat punggung. Selalunya bayi lah kurang daripada 3 bulan. Kat orang besar tak buat lah yang macam ni ya. Tak pernah lah cikgu percaya kamu pergi jumpa doktor pun tak pernah dia masukkan termometer dalam lubang punggung kamu. Jadi dia kena bersihkan muncung termometer tu dulu dengan alkohol. Kemudian dia akan sapu jeli petroleum supaya senang masuk. Jadi tak ada lah luka ke apa ke, licin je dia nak masuk. Kemudian dia akan angkat kaki bayi tu, akan masuk lebih kurang 1.5 hingga 2.5 cm. Sehinggalah dia bunyi bip, rekod bacaan. Kemudian kita ada termometer inframerah. Termometer inframerah ni tidak sentuh individu, arahkan 5 cm pada individu tu dan terus keluar bacaan. Dan kita rekodlah bacaan dia atau kita baca bacaan dia. Jadi tak susah sangat. Sepatutnya bila kamu masuk lab tu boleh tengoklah termometer yang ada dekat lab tu macam mana. Dan kemungkinan ada juga lab-lab yang dia ada termometer klinik. Jadi termometer klinik ni selalunya dia pendek lah berbanding dengan termometer makmal. Termometer makmal dia panjang sebab suhu dia selalunya julat 0 hingga ke 100 darjah Celsius. Kemudian ukuran pada nadi. Nadi ya. Jadi nadi, kadar dejutan nadi, ukur bilangan degupan jantung per minit. Jadi kita boleh ukur dia pada titik nadi, tempat rasai nadi. Jadi tempat rasai nadi atau titik nadi ni adalah kawasan arteri yang sangat dekat dengan permukaan kulit. Jadi bila kita pegang, kita sentuh dekat kulit tu, kita rasa macam seolah-olah ada benda bergerak di bawah kulit tu. Jadi itu adalah nadi lah. Kenapa kita boleh rasa macam tu? Sebab kawasan ni arteri sangat dekat dengan kulit. Jadi bila arteri sangat dekat dengan kulit, kita dapat rasa pergerakan darah di dalam arteri. Contohnya tempat adalah pergelangan tangan, leher, kepala, lengan. Ada banyak lagi. Sebenarnya dalam buku teks kamu boleh tengoklah. Dia bagi gambar titik-titik nadi dekat mana. Kemudian kita ada tekanan darah. Tekanan darah, tekanan yang dikenakan pada salur darah semasa peredaran darah. Jadi bila sebut tentang tekanan darah adalah tekanan darah pada dinding salur darah. Okey, semasa peredaran. Jadi boleh ukur guna apa? Guna sphygmomanometer. Sphygmomanometer ni selalunya bila kamu pergi klinik, kamu kata kamu demam. Ataupun kamu rasa kamu tak apa nak sihat. Jadi antara perkara paling awal sekali doktor akan buat, dia akan ambil ukuran tekanan darah kamu dan dia ukur. Dan dia ukur lah, dia gunalah, dia masukkan macam ada penlilit tu dekat lengan kamu. Kemudian dia ada angin yang akan memberi tekanan. Kemudian dia tengok bacaan pada macam termometer juga. Jadi unit dia ukur adalah milimeter merkuri. Jadi maksudnya dalam unit tu dia guna merkuri juga. Dia guna merkuri juga. Hg ni maksudnya merkuri lah. Singkatan. Kamu belajar unsur, Hg ni sebenarnya merkuri. Kemudian milimeter. Jadi unit dia guna adalah milimeter. Alat terbaik dalam nak ukur tekanan ni adalah sphygmomanometer tambah dengan stetoskop. Jadi ada jenis yang tak payah guna stetoskop.
Kita letak saja, kita tekan start, kemudian dia ambil bacaan. Dia ada sistole dengan diastole. Okey, dia ada sistole dengan diastole. Kemudian dia bagi tahulah kat kamu sama ada kamu darah tinggi ke, darah rendah ke. Tapi yang paling baik sekali adalah sphygmomanometer yang jenis lama punya tu. Dia bila dia bagi tekanan dekat cuff, dia panggil cuff, ataupun tempat tekanan tu pada lengan kita tu, dia letak stetoskop kat situ, kemudian dia cuba dengar. Dengar tu adalah pada nadi ataupun pada pergerakan arteri tu nanti dia ada pendengaran dia lah. Cikgu nak cerita pun susah jugalah. Kemudian ukur dan rekod lah. Jadi dia ada sistolik, diastolik. Sistolik ni adalah tekanan dinding salur darah semasa otot jantung kecut. Okey, dia adalah nombor yang atas. Jadi otot jantung bila dia kecut, kita panggil dia sistolik. Boleh ya? Ini untuk level SPM lah. Untuk level SPM dan sains. Dia ada detail dia tu sebenarnya. Tapi tak payahlah kamu belajar banyak sangat. Nanti pening kepala. Jadi sistolik ni, otot jantung dia mengecut. Bila dia mengecut, dia akan tolak darah dalam keadaan yang lebih tinggi tekanan dia. Jadi dia melibatkan nombor yang atas. Diastolik pula tekanan pada dinding salur darah semasa otot jantung rehat. Jadi tekanan pada dinding salur darah semasa otot rehat. Salur darah ni, kalau kamu ingat, kamu ada belajar sebenarnya. Dia ada vena, dia ada kapilari darah dan dia ada arteri. Okey. Jadi maksudnya bila otot jantung tu mengecut, dia akan tolak darah masuk ke salur darah. Jadi salur darah tu akan ada tekanan daripada jantung. Jadi waktu dia mengecut tu, kita panggil sistolik. Waktu dia kendur, kita panggil diastolik. Waktu dia rehat, kita panggil diastolik. Dia adalah nombor yang bawah. Jadi yang ini, sistolik ni, dia mesti tekanan dia lagi tinggi berbanding dengan diastolik. Jadi kalau kamu tengok sini, kategori, dia ada optimum. Optimum ni sistolik 120 ni adalah sistolik S. Jadi diastolik yang bawah D. Jadi maksud kamu nampak tu, sistolik tu lagi tinggi berbanding diastolik, sebab sistolik ni dia kecut. Dia tolak darah. Diastolik ni dia keadaan rehat. Dinding tu tak ditolak oleh darah. Jadi dia slow sikit lah, 80 sahaja. Tapi ini pada keadaan yang normal. Kemudian kita keadaan optimum. Pada keadaan normal, dia antara 120 hingga 129 sistolik, 80 hingga ke 84 diastolik. Keadaan yang berisiko. Okey, berisiko tinggilah 130 hingga 139. Dia punya diastolik 85 hingga 89. Kemudian darah tinggi, 1, peringkat yang pertama, 140 hingga 159, 90 hingga 99. Kemudian peringkat tinggi yang kedua, 160 hingga 179, 100 hingga 109. Peringkat tinggi yang ketiga, dia lebih daripada 180 dan 110. Okey, itu adalah kategori tekanan darah. Kemudian kita pergi kepada indeks jisim badan. Jadi indeks jisim badan ni untuk mengukurlah sama ada dia obesiti atau tidak. Jadi ukuran jisim badan berbanding ketinggian. Dia akan ambil berdasarkan jisim badan ni, dia compare dengan ketinggian. Jadi formula dia tu nanti kamu tengok sini. B ni apa? Body. M ni apa? Mass. I ni apa? Index. Body mass index. Jadi dia akan melibatkan ukuran berat jisim badan tu dalam kilogram unit dia. Kemudian dia akan kuasa 2 dengan ketinggian dalam meter square. Jadi dia akan dapatlah carta indeks. Jadi kurang jisim badan kalau dia kurang daripada 18.5. Jadi kamu kira guna formula ni, dia kurang daripada 18.5, dia kurang jisim badan. Orang tu kurus lah, ataupun dia tak cukup sepatutnya berat badan yang sepatutnya. Kemudian jisim badan unggul antara 18.5 hingga 24.9. Jisim badan lebih 25 hingga 29.9. Kemudian untuk obes pula, dia lebih daripada 30. Jadi dia
guna formula ni lebih daripada 30. Apa penyakit ataupun kesan berlebihan body mass index ni ataupun indeks jisim badan ni berlebihan? Dia boleh menyebabkan penyakit serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus ni, kencing manis, kompilasi sendi dan tulang. Jadi macam mana nak kurangkan berat badan ni? Dia mesti ada sasaran. Ini kau boleh baca lah dalam buku teks tu kan. Dia kena pantau pemakanan, dia ikut piramid makanan, dia ada pinggan sihat Malaysia, kurang, elak tinggi gula ni. Jadi dia patut kurangkan lah, elak daripada ambil gula yang berlebihan, senaman, sokongan. Kemudian kalau kurang berat pula, dia akan menyebabkan penyakit jantung, kurang daya tahan lawan penyakit, keletihan, anemia, kemurungan. Lebih pula dia. Jadi macam mana nak lebihkan ataupun nak tingkatkan berat badan tu? Dia makan ikut waktu, tengok pada piramid makanan, pinggan sihat Malaysia, kemudian ambil snack padat nutrien yang tinggi kalori, makan lebih lah. Ini adalah bab yang ke-3.